Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton di sana. Selamat hari Isnin. I know kebanyakan anda mungkin sedang mengalami Monday Blues. Monday Blues? Betul kan Monday Blues? Betul, Monday Blues. Alright, tapi saya harap anda semua sihat-sihat belaka, dan bagi mereka yang tengah trade, saya harapkan minggu ini minggu yang untunglah untuk anda semua. Alright. So pertama sekali saya ingin jutaan minta maaf lah kerana terlambat untuk live pada petang ini. Alright, tak apa, without further ado, apa yang saya akan tunjukkan ialah, apa yang saya akan ajak ialah ROI atau Encik Roy tadi sebut tadi itu. Apakah ROI ini? Saya dah sebut, I think dah beberapa kali saya sebut sebelum ini, tapi tak ada perincian lah apa maksud ROI. Sebab kita kena ingat yang target untuk video ni adalah mereka yang masih baru lagi, masih fresh lagi, tak pernah lagi ataupun dah pernah tapi masih zero knowledge tentang saham ni. Saya nak mengajar apakah cara-cara dan apakah benda-benda subjek-subjek yang perlu mereka tahu untuk menjadi trader yang hebat, atau at least trader yang konsisten lah. Alright, so sebelum tu saya ingin saya ingin ingatkan kepada anda semua, seminar menang saham akan bermula pada hari Sabtu ni bertempat di Kota Baru. Alright, so bagi mereka yang masih belum lagi daftar diri, silalah daftar diri anda. Alright, in fact kami masih ada, I think beberapa seat saja, seat sangat limited right now, tapi sila pastikan anda dapatkan tiket anda. Kalau nak dapat tiket free pun boleh, just pergi ke www.menangsaham.com. Saya ulang balik, www.menangsaham.com. Alright, so hari ini saya nak mengajar sedikit sebanyak tentang ROI ataupun dalam bahasa panjangnya Return on Investment. Apakah pulangan daripada apa yang anda invest. Alright, so kenapa kita perlu tahu ROI ni dan apakah ROI itu? Okay, ROI maksudnya ialah berapa banyak pulangan yang kita dapat daripada kita punya investment lah. Kita letak RM100, berapa banyak pulangan dia. Kita nak tengok berapa percentage ROI-nya. Okay, so in fact kalau anda perasan, kalau kita tanya trader, kalau kita tanya investor, kita akan tanya berapa untung anda. Mereka yang jawab berapa persen. Bagi mereka yang tak tahu kenapa percentage, itu bermaksud daripada investment yang mereka dapat, itulah percentage mereka. Kerana kalau kita lihat figure, okay, kita dapat RM100, kita dapat $10, kita dapat $1000, kita nampakkan $1000, tapi tak nampak berapa banyak pulangan dia daripada hasilnya, daripada berapa jumlah yang dilaburkan. Tak nampak. Mungkin $1000 kita untung, tapi $1000 itu hanyalah 0.1%. Adakah itu efektif? Maybe bergantung kepada anda. Tapi kita dapat lihat, maybe dia untung $10, tapi $10 itu 100% daripada dia punya pelaburan dia. Okay, itu bezanya. Kalau nak tahu percentage dengan daripada kita tahu dia punya value dia. Alright. So first kali, saya ingin mengajarlah macam mana anda dapatkan figure ROI ni ataupun return on investment. Return on investment. Alright. So basically return on investment ni ialah pulangan ataupun profit. Saya tulis sini profit divide by anda punya pelaburan anda, jumlah yang anda laburkan. Okay, so capital dia bagi darab dengan 100%. Maaflah, percentage saya pelik sikit. Okey, contohnya kan, kononnya lah saya invest $100. Okay, $100. So capital ni kan kita bawah ni $100. And daripada capital tu kita dapat $10 macam saya cakap tadi. $10. So darab 100%. Rupanya anda mendapat 10% ROI atau pulangan sebanyak 10% daripada RM100. Okey. So kenapa ROI ini penting? Ia menjadi tanda mercu kepada anda sebagai seorang trader. Okey? Sebab kita sebagai trader, kita kena adalah benchmark ataupun stepping stones lah kalau anda mahu kan, untuk anda gauge, anda menentukan sama ada di pihak mana, di tahap manakah anda sebagai seorang trader. Okey? Sebagai permulaan biasanya kita akan set sebagai maybe 6% setahun. Okey, kita benchmark daripada safe investment. Kalau kita boleh buat lebih daripada 6% per year, that means we're better than yang institusi yang besar-besar tu. Faham? Faham tak faham? Alright, maybe kalau mahukan lebih konsistensi, sebab kita lebih, maybe bulan ni kita dapat $100, bulan depan dapat $50, bulan depan dapat $10. Kita mahukan konsistensi sebagai seorang trader kerana kita mahukan second income ni sebagai satu yang lebih stabil. Kalau tak stabil, bukannya income, itu lebih kepada macam lucky draw. Betul? So kalau anda sebagai seorang trader, kena ingat anda perlu dapatkan konsistensi.
Okay, so every month anda perlu dapat konsisten maybe dalam 10%. Okay, itu pun dah kira sangat optimistic, 10% per month, which is a lot. Kalau anda bayangkan, kalau kita 100,000 dapat 10,000 a month, which is a lot. Betul. In fact, kalau kita amalkan, bergantung, setengah orang lebih suka keluarkan duit keuntungan tu untuk mereka belanja. Ada juga mereka yang maybe keluar separuh. Ada juga mereka yang invest balik untuk mereka masuk jadi capital. So daripada 100 jadi 110, daripada 110 jadi 121, 121 jadi 132. Okay, so itulah dia progress sebagai seorang trader. Adakah anda mahukan hasil dari trader ini menjadi anda punya income, ataukah mahu anda membesarkan capital anda? Bergantung kepada diri anda. Tepuk dada, tanya selera. Okay, so satu lagi saya nak cakap tentang ROI ni, atau taklah berkait sangat, tapi lebih kepada trading ni, C, capital ni. Okay, ada dua benda saya nak sampaikan. Yang pertama, pastikan capital ni datang daripada duit yang bukan keperluan, yang bukan daripada separuh keperluan. Maksudnya, kalaulah anda ada income of 2,000, kononnya 2,000, anda memerlukan RM1,000 untuk apa? Untuk sewa rumah, untuk bayar kereta, dan ada keperluan-keperluan yang lain. Pastikan duit yang anda ingin leburkan itu bukan datang dari keperluan. Alright? Pastikan ia datang daripada wang lebihan. Okay, kena faham. Wang lebihan tak maksud wang yang anda simpan dalam bank. Wang lebihan ni wang yang anda, basically jumlah yang anda sanggup rugi. Kerana anda kena ingat, investment ataupun pelaburan ataupun trading mempunyai risikonya. There's a chance for you to lose. So pastikan ia bukan datang daripada wang keperluan. Okay, janganlah nak gadai rumah, gadai inilah, gadai itu. Jangan. Alright, itu message pertama. Message kedua, pastikan capital anda ni, C anda ini, bukan datang daripada satu sumber yang berinterest. Berinterest maksudnya every month anda kena membayar balik dalam 1% ke 5%, whatever percent lah. Pastikan ia bukan datang dari pinjaman. Tak kira lah pinjaman dari institusi ke, daripada ahli keluarga sendiri ke, tak mengapa. Yang penting jangan pinjam. Alright? Kenapa jangan pinjam? Kerana bila anda ada expectation every month untuk fulfill that percentage, konolah let's say for example, anda belum untung apa-apa, tapi at the end of the month anda tahu anda kena bayar 5% daripada capital amount tu untuk sebagai interest. Tak tu pasal anda dah ada pun cost every month untuk just untuk biaya anda punya trading. Okay, 5% dia akan menyumbangkan kepada masalah psikologi anda. Alamak, belum untung apa-apa, saya dah kena dapatkan 5% sebulan just untuk break even. Okay, sebab tu kalau anda ingin invest, ingin guna trade, pastikan anda menggunakan duit sendiri. Duit daripada poket sendiri. Okay, use what you have. Faham? Alright, so baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja slot saya pada hari ini. Okay, so ingin saya ingatkan bahawa kalau anda free di bawah sana, taglah rakan-rakan anda yang anda rasakan okay, dia dah start invest tapi macam lain macam je cari investment. Dia pinjam lah, dia pakai duit daripada orang lain lah, dia pakai duit keperluan dia lah. Tag rakan anda, pastikan mereka mendengar apa yang saya cakapkan ini, kerana sudah ramai yang kat luar sana lingkup. Sebab apa? Sebab dua benda tu nampak kecil, nampak mudah, tapi apabila dia mencapai satu tahap, ia akan menjadi satu impak yang besar sekali, sampai ada yang kena bankrupt, ada yang bermusuh dalam keluarga sendiri sebabkan anda meminjam. Alright, so tag rakan anda yang anda rasa memerlukan pertolongan ini, pastikan mereka mendengar nasihat ini. Alright, walaupun dia agak remeh-temeh, tapi ia mempunyai impak yang jangka masa panjang. Okay, so ingin sekali saya ingatkan, pada Sabtu ini kami akan mengadakan seminar menang saham. Bagi mereka yang belum dapatkan tiket, sila dapatkan tiket anda. Kalau anda ingin duduk yang okey sikit, ambil yang depan. Okey, yang tak okey sikit, ambil yang tengah. Kalau yang anda rasa okey, saya hanya mendengar, ambillah tiket yang belakang. In fact, anda pun dapat tiket yang free. Kalau ingin tahu mengetahui cara mendapatkan tiket free, pergilah www.menangsaham.com. Alright, kita berjumpa lagi pada episod yang seterusnya. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kejayaan.